Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berusaha Barisan Pengurusan IFIM, Tuan Haji Muhammad Khairi Saad, Ustaz Muhammad Salihin Idris, Hajah Fatin Hamila Zainal, yang dihormati penceramah jemputan Al-Fadil Ustaz Profesor Dr. Muhammad Suki Uthman, lebih dikenali dengan panggilan mesranya Ustaz Syauki, dan warga kerja IFIM yang dirahmati sekalian. Pertamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur sambil mengucapkan kalimat alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya juga mengizinkan kita berhimpun secara maya untuk bersama-sama menghayati ceramah dari Ustaz Dr. Syauki yang bertajuk Ramadan Bulan Kemenangan. InsyaAllah bersama-sama kita memanjatkan doa agar diizinkan kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Karim yang akan menjelang tiba dalam beberapa hari sahaja lagi, insyaAllah. Bagi menambah keberkataan majlis pada hari ini, majlis ingin menjemput Ustaz Amali Maulan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz Amali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan dan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum kita mendengar ceramah dari Tuan Penceramah kita, izinkan saya membacakan serba sedikit biodata Al-Fadil Ustaz Dr. Syauki. Profesor Madya Dr. Muhammad Suki bin Uthman merupakan pensyarah di Universiti Putra Malaysia. Dilahirkan di kampung jarak atas Pulau Pinang, mempunyai ijazah sarjana muda daripada Universiti Yamuk, Jordan dalam bidang pengajian Arab dan Syariah. Mendapatkan ijazah sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pengajian Islam dan kemudiannya menamatkan pengajian PhD Ijaz Al-Quran di Universiti Malaya. Beliau juga mempunyai diploma profesional dalam bidang terjemahan dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Kehadiran beliau banyak kita dapat lihat ya di media massa dan di media sosial. Sebagai contoh, kalau di televisyen tu Ustaz Dr. Syauki sering menjadi penceramah jemputan di program-program seperti Forum Perdana, Selamat Pagi Malaysia, Tanyalah Ustaz, Malaysia Hari Ini, Al-Kuliah, Pentas Dakwah. Memang cukup lah TV1, TV3, TV9, TV Al-Hijrah. Kebanyakan Ustaz ada terlibat. Juga di media radio juga seperti Ustaz juga terlibat dalam program-program keagamaan seperti di Radio IKIM, National FM, Manis FM, Mutiara FM dan berbagai-bagai lagi stesen radio. Beliau telah menulis lebih daripada 100 artikel dalam majalah dan menghasilkan lebih daripada 100 penulisan jurnal, menyumbangkan kepakaran antaranya sebagai pemegang amanah NGO Yayasan Al-Syafi untuk misi pendidikan dan kemanusiaan peringkat antarabangsa seperti di Kemboja, Indonesia, Bangladesh dan Sri Lanka, ahli jawatankuasa pengawalan akidah Malaysia Agama Islam Selangor MAIS, ahli lembaga pengelola Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang, penasihat akademik Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UNISYAM dan pelbagai lagi. Sebelum saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk mulakan ceramah, suka untuk saya maklumkan pada hadirin untuk para hadirin boleh menanyakan soalan dalam bentuk mesej di Zoom semasa ceramah berlangsung.
Dalam jam 12 suku saya akan meminta beberapa soalan untuk Ustaz bantu huraikan. Dengan lafaz bismillah saya menjemput Ustaz Dr. Syauqi untuk memulakan ceramah beliau. Dipersilakan Ustaz Dr. Syauqi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Azizul selaku moderator dan pengurusi program kita pada pagi ini, dan juga admin daripada IPFIM, dan juga tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, pada hari Jumaat yang terakhir sebelum bulan Ramadan, Jumaat terakhir dalam bulan Syaban, kita berkesempatan untuk bersemuka walaupun di ruang maya. Alhamdulillah, kita dapat bersemuka di ruang maya dalam program Ramadan. Sempena kita nak menyambut Ramadan yang tak berapa lama lagi. Berapa hari lagi tuan-tuan? Hari ini hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tengok anak bulan. Isnin tengok anak bulan dan anak bulan dijangka kelihatan. Jadi hari Selasa kita puasa. So tahun ni tidak ada hari Syak. Hari Syak 30 Syaban. Tapi oleh kerana jangkaan falak menyatakan bahawa anak bulan akan kelihatan, jadi tak ada 30 Syaban, tak ada. Bila 30 Syaban tak ada, tidak ada hari Syak. Okey, tak ada. Jadi tahun ni kita ada 29 Syaban sahaja. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi dalam lebih kurang 4 hari lagi insya-Allah kita akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ramadan Al-Mubarak. Yang mana kata Nabi SAW, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita nak bincang satu topik. Ramadan, bulan kemenangan. Kita nak menang, kita nak berjaya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan sebagaimana disebut tadi oleh pengurusi tadi, kita akan ada juga sesi soal jawab. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya, saya buka ruang seluas-luasnya. Kita kalau soalan banyak, kita akan jawab juga insya-Allah dengan kita kata secara ringkas, tapi kita akan jawab semua soalan kalau ada lah. Kalau soalan sikit, kita jawab panjang sikit lah kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan jangan teragak-agak, do not hesitate kan to ask melalui ruang chatting yang ada itu. Tuan-tuan boleh hantar soalan, insya-Allah kita boleh berbincang, moga-moga ianya memberi manfaat kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab apa kita sebut sebagai Ramadan bulan kemenangan? Sebab apa? Sebab kalau kita lihat yang pertama sekali, dalam konteks umat Islam, di mana bulan Ramadan ni bulan yang menyaksikan umat Islam mencapai kegemilangan, kejayaan yang sangat hebat. Bulan Ramadan bukan satu bulan yang kita biasa sinonim kalau bulan Ramadan ni kira penat, letih, puasa, tak larat kan. Main petang, dekat-dekat nak habis kerja tu mula-mula, tak larat dah nak balik awal dan sebagainya. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku, produktiviti tu menurun. Ini tak kena dengan suasana bulan Ramadan. Sebab kalau kita lihat Ramadan ni bulan yang rahmat Allah berlimpah ruah, maka dengan sebab itu semangat semakin berkorbar-korbar untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan yang pertama, Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijrah. Ayat Quran turun pada bulan Syaban ni. Kita sekarang bulan Syaban kan. Ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183 turun pada bulan Syaban
yang menandakan wajibnya puasa Ramadan. Iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tuan-tuan daripada ayat ni? Ayat ni turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Yang mana Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Jadi bila turun bulan Sya'ban, bulan Ramadan tahun yang sama, tahun kedua Hijrah, bermulanya puasa Ramadan. Yang mana Allah Ta'ala kata apa? Tujuan Allah wajibkan Ramadan untuk apa? La'allakum tattaqun. Untuk kamu memperoleh ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita masuk Ramadan tak ada takwa, maka Ramadan kita rugi. Ramadan berlalu begitu saja. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ni bulan kemenangan. Sebab tu bila kita selesai saja Ramadan, kita dapat kemenangan Ramadan, sebab tu kita diberi anugerah oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan hari raya. Kita bertakbir tanda kemenangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, kamu membesarkan Allah di atas kejayaan hidayah yang Allah Ta'ala bagi pada kita sepanjang Ramadan. Kita berjaya pada bulan Ramadan, kita menang dalam bulan Ramadan, maka di situ kita layak menyambut hari lebaran dengan takbir yang bersemangat. Sebab tu kalau betul-betul takbir raya tuan-tuan, cuba tengok tuan-tuan, perhati takbir orang Arab lah. Takbir Mekah lah, Mekah. Semangat, tanda kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semangat takbir raya Mekah. Tapi takbir orang Melayu ni lain sikit. Dia dendang perantau sikit. Dia sentimental. Orang Melayu ni dia sentimental value dia. Dia mudah sedih. Takbir slow ya kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallah. Menangis tuan-tuan, menangis. Sebab apa? Sebab balik rumah mak mentua. Tak balik kampung sendiri. Jadi itu orang Melayu punya style lah. Jadi dia menangis, dia sedih. Sepatutnya tidak. Sepatutnya kita sambut kemenangan kerana kita berjaya dalam bulan Ramadan. Tapi sebelum kita nak sambut kemenangan itu tuan-tuan, bagaimana kita nak menang dalam bulan Ramadan? Baik. Saya nak petik contoh bagaimana kemenangan itu berlaku dalam bulan Ramadan. Nak menyuntik semangat kita. Supaya Ramadan ni kita lagi hebat untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Baik dari sudut agama kita, dari sudut ibadah kita, kita berpesta ibadah, dan dalam konteks pekerjaan kita. Dunia kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam untuk kita tuai hasilnya di akhirat. Jadi kita akan cemerlang, dunia kita cemerlang, akhirat kita cemerlang. Baik tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, mana Ramadan yang pertama yang dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam berhadapan dalam peperangan Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah, bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tuan-tuan bayang, Ramadan yang pertama umat Islam. Ramadan yang pertama yang difardukan, tiba-tiba nak perang pula. Nak perang pula dalam keadaan umat Islam tak prepare. Dalam perang Badar, umat Islam keluar tu bukan untuk perang sebenarnya. Mereka nak ambil balik hak mereka daripada kafilah perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan, sebab barang-barang umat Islam di Mekah dirampas dan dijual di Syam. Bila dijual, umat Islam nak baliklah hak mereka sekadar itu. Tetapi dah diberi signal kepada orang Mekah untuk siap tentera. Jadi tentera-tentera musyrikin dengan bilangan 1000 orang keluar dengan kelengkapan ketenteraan yang hebat. Umat Islam waktu tu 313 orang je keluar pula, bukan untuk perang sangat pun kan, tetapi dengan semangat perjuangan
dalam bulan Ramadan, walaupun itulah pertama kali Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam. Semangat juang umat Islam sangat hebat. Sebab apa? Sebab Ramadan itu dia punya rohani dia lagi kuat. Jiwa kita lagi kuat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Ramadan ni kita dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat kita bertambah sekiranya dibandingkan ibadat pada bulan-bulan yang lain. Cuba tengok Ramadan kita baca Quran, Ramadan kita berpuasa, Ramadan kita apa? Kita qiyam, tarawih, kita bertadarus. Kan itu semua sebenarnya memberi kekuatan yang lebih kepada fizikal kita. Sebab itu umat Islam dalam perang Badar, walaupun bilangan mereka hanya 300 orang sahaja, berjaya menang mengatasi musuh yang berjumlah lebih daripada 1000 orang. Berlaku bulan Ramadan. Itu contoh. Itu contoh. Kemudian contoh yang lain. Dalam pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, juga berlaku pada bulan Ramadan. Allah sebut dalam Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datangnya, idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Umat Islam berjaya membuka kota Mekah, tuan-tuan, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang masuk Islam secara berbondong-bondong, secara beramai-ramai setelah berlakunya pembukaan kota Mekah yang berlaku pada bulan Ramadan. Jadi itu menunjukkan keberkatan bulan Ramadan, kehebatan bulan Ramadan. Kita sebut Ramadan bulan kemenangan. Itu dalam konteks fizikal, tuan-tuan. Di samping itu, Ramadan juga kita menang melawan nafsu kita. Kita siang Ramadan ni patut boleh makan kan, tetapi kita tak makan. Kita tak makan kerana apa? Kerana kita patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu menunjukkan kemenangan kita bulan Ramadan. Jadi kita dapat memastikan supaya kita melaksanakan perintah Allah. Jadi tuan-tuan, 3-4 hari lagi insya-Allah kita nak sambut puasa. Jadi sama-samalah kita tengoklah juga apa hukum hakam puasa ni. Jangan bila masuk bulan Ramadan barulah kita nak check hukum ni. Jadi kita tak ada preparation daripada awal. Jadi macam mana kita nak dapat kemenangan dalam bulan Ramadan? Sebab biasanya tuan-tuan, saya bila masuk bulan Ramadan baru orang nak tanya, "Ustaz, cabut gigi batal puasa dah? Ustaz, nak ambil vaksin ni, nak cucuk ni, nak suntik vaksin ni, vaksin COVID-19 ni, boleh ke tak boleh, batal puasa ke tak?" Dan pelbagai lagi soalan-soalan yang berkaitan. Jadi kita nak supaya kita termasuk dalam golongan yang menang dalam bulan Ramadan. Hukum hakam, persoalan-persoalan ilmu dan sebagainya, kita dah prepare sebelum masuk Ramadan. Jadi bila masuk Ramadan, kita tak perlu fikir hukum hakam dah. InsyaAllah dah clear, cantik dah. Kita hanya memperhebatkan pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, sama ada ibadah yang berbentuk ketaatan secara langsung kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun ibadah yang kita lakukan sesama manusia. Itu penting juga, hubungan kita sesama manusia kena cantik. Kita jangan ingat bahawa hubungan kita dengan Allah Ta'ala saja mesti cantik. Puasa kita cantik, okay, kan? Tarawih kita cantik, tadarus kita cantik, baca Quran kita cantik. Tak cukup, tuan-tuan, tak cukup. Bagaimana hubungan kita sama manusia juga kena cantik, baru Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Buktinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu aw kama qala." Nabi SAW kata, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, dia bohong, dia mengumpat, dia fitnah, dia adu domba. Ada orang, tuan-tuan, dia tak boleh tengok orang lain senang. Ada saja dia nak komen, ada saja dia nak komplain, ada saja dia nak tuduh macam-macam. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang tak meninggalkan kata-kata dosa ni, mulut tak jaga ni, nak mengumpat orang, nak fitnah orang, yang menyebabkan berlakunya pergeseran dalam kalangan teman sekerja, dalam kalangan kawan-kawan, dalam kalangan masyarakat, hubungan sama manusia tak cantik, tuan-tuan. Maka apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu.
Allah tak berhajat. Allah tak pandang sekadar dia tak makan, tak minum kerana dia berpuasa. Tapi dia tak jaga mulut dia. Itu contoh. Contoh maknanya, kemenangan kita dalam bulan Ramadan ni kita jaga semua. Bukan sekadar kita tak makan, tak minum sahaja. Kalau sekadar tak makan, tak minum saja, simple sangat. Orang bukan Islam boleh buat. Budak-budak tadika pun boleh buat sebenarnya. Tetapi sekadar itu sajalah. Saya pernah satu ketika saya ada program, antaranya program saya di Perkim. Perkim ni ketika mana sebelum buka puasa, petang-petang tu buat tazkirah petang. Itu biasalah kan. Jadi kadang bila saya buat tazkirah, ada juga yang non-Muslim, yang belum Islam, yang hadir sama. Ada seorang tu nama dia John. Dia kata dia puasa. Saya kata, sebab kamu puasa? Dia kata, seronok puasa ni sama-sama orang Islam. Dan lagi pun dapat kesihatan, saya seronok. Baguslah, saya kata. Tapi selagi mana kamu tak beriman pada Allah, kamu tak akan dapat pahala di sisi Allah. Jadi kamu dapat kesihatan, ya. Tapi kamu tak dapat ganjaran di sisi Allah. Tapi lepas pada itu, alhamdulillah, setelah beberapa ketika saya jumpa dia balik, dia dah masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, biar kita nak puasa ni, kita ada ruh. Bukan sekadar puasa adat dia panggil. Kalau puasa adat ni, rutin tahunan, orang puasa, kita pun puasa. Lain kali hujung-hujung Ramadan, makin dah tak larat dah. Buat tak peduli dah. Sebab itu kalau kita tengok kan, kalau dulu-dulu lah, dulu masjid surau ni penuh. Tahun lepas start total lockdown, so tak ada orang. Tahun ni tak tahu lagi macam mana, cumanya tahun ni dah pulih dah. Cuma ada SOP lah, tak ramai lah. Ada had berapa orang dan sebagainya, ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Tapi apa yang dapat kita saksikan sebelum ini, tonton 2 tahun lepas contoh, kita ambil contoh, bagaimana orang semangat berlumba-lumba. Awal Ramadan ni tengok ramai. Mari pertengahan Ramadan ni makin kurang. Hujung Ramadan dia makin kurang. Semangat makin luntur. Sebab apa? Sebab nawaitu kita itu tidak solid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil Ramadan adat, tuan-tuan. Ramadan adat dia tak akan dapat kemenangan. Tak akan dapat kemenangan. Nak menang macam mana? Nabi kata, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa, sekadar yang dia dapat daripada puasanya lapar dan dahaga saja. Sebab apa? Sebab puasa dia puasa adat, bukan puasa ibadat. Apa beza, tuan-tuan, ibadat dan adat ni? Ibadat kita buat kerana Allah, mengikut syariat Allah. Adat kita buat kerana kebiasaan dalam masyarakat. Tu contoh. Baik, saya ambil contoh surau masjid tadi lah, senang nak ambil contoh kan. Awal Ramadan, semua orang pekat pergi, penuh katakan. Masjid lah sama satu ketika, penuh. Jadi, kita pun bersemangat. Mari tengah Ramadan, kita tengok, jiran depan rumah aku dah tak datang ni, sebab apa? Tak apalah, malam esok kita pergi lagi. Kita terkejut. Malam ni bukan sekadar jiran depan rumah, jiran belakang rumah pun tak ada, tak pergi, tak datang juga. Ingat, datang. Aku pun boleh tak datang juga. Jadi, kita tercabar dengan orang. Akhirnya, hujung Ramadan, kembali sepi, tak ramai. Sebab apa? Itu nama dia Ramadan adat. Kita hanya ikut orang saja. Orang pergi, kita pergi. Orang tak pergi, kita tak pergi. Sedangkan Ramadan ibadat, kita buat kerana Allah. Kita tak peduli. Orang ada ke, orang tak ada ke. Kalau tinggal kita seorang sekalipun, kita tetap akan istiqamah. Kita tetap akan berjuang. Sampai penghabis. Kita akan betul-betul pecut untuk mendapat anugerah ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan. Kita kata analogi yang kita nak buatnya, seumpama kita masuk Ramadan ni, kita masuk sebagai seorang pelari pecut 100 meter. Zaman-zaman dulu Ben Johnson, tuan-tuan. Dulu tahun 80-an, Ben Johnson. Saya ingatlah. Sekarang ni Usain Bolt. Pelari 100 meter. Tuan-tuan, cuba kita perhati orang lari 100 meter macam mana. Orang lari 100 meter bila mana whistle dibunyikan, tembakan ke udara, pang bunyi, mereka akan mula memecut. Pecut dengan bersungguh-sungguh. Sampai 50 meter. Agak-agak dia makin kurang ke atau makin lagi laju? Dia akan makin lagi laju. Bila hampir kepada garisan penamat, 20 meter lagi untuk ke garisan penamat. Bagaimana keadaan masing-masing pelari pecut ni?
Mereka berlumba lagi laju nak sampai ke garisan penamat. Itulah Ramadan kita. Ramadan orang yang mencapai kemenangan itu iaitu dia pecut sejak awal Ramadan. Tengah Ramadan dia lagi bersemangat. Dan hujung Ramadan ada Lailatul Qadar, tuan-tuan. Yang disebut oleh Allah Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Semua kita tahu. Dia bukan benda yang kata Lailatul Qadar. Apa dia ya? Tak ada orang macam tu. Semua orang tahu Lailatul Qadar ni ganjaran yang sangat-sangat besar. Bahkan kita hafal pula ayat surah Al-Qadar itu yang kata Allah Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tapi sebab apa? Ada di kalangan kita yang hujung Ramadan macam pelari pecut tadi, sampai dekat dengan hampir dekat dengan garisan penamat, dia tak larat dah. Dia kata tak payah lari laju-laju slow dia mula nak berjalan. Dia akan fail, dia akan gagal, dia kalah, dia tak menang. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak ambil contoh pelari pecut tu. Di hujung Ramadan lagi kita nak pecut kerana kita nak mendapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala Lailatul Qadar yang bukan sekadar kita akan dapat kebaikan di dunia, bahkan kita akan dapat kebaikan di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, jadi maknanya apa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab itu orang yang nak menang bulan Ramadan ni dia kena tahu macam mana dia nak dapat Ramadan itu, bagaimana nak dapat Ramadan yang terbaik itu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, dia kata puasa Ramadan ni ada 3 kategori. Satu puasa umum, satu puasa khusus, satu lagi puasa khususul khusus. Puasa umum ni yang basic. Kebanyakan orang itu puasa umum. Bagaimana puasa umum? Sekadar menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mana tak makan, tak minum. Puasa dia sah. Sekadar itu saja. Tetapi kata Imam Ghazali apa? Kena ada upgrade. Supaya kita menang dalam bulan Ramadan. Kita dapat pahala yang dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita puasa khusus. Khusus tu bagaimana? Khusus itu adalah kita puasa mata, kita puasa hidung, kita puasa mulut, kita puasa telinga, puasa tangan. Mata kita tidak melihat perkara yang haram. Kan? Telinga kita mendengar ayat suci Al-Quran. Mulut kita berzikir kepada Allah, kita tak bergaduh dengan orang. Sehingga kan Nabi kata kan, kalau orang puasa ni, nak jadi puasa yang terbaik ni, kalau orang nak bergaduh dengan dia pun, orang nak kutuk dia kan, nak ngumpat dia kan, dia kata apa? Inni saim, aku puasa. Kalau Piramli itu apa? Cubaan, dugaan. Itu. Tapi dalam konteks puasa Nabi kata, kita sebut pada diri kita, inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi, maka nak gaduh-gaduh bila, kita tak nak terlibat. Yang penting kita nak tingkatkan kekuatan kita dalam bulan Ramadan untuk kita mendapat hasil yang lebih mantap, yang lebih hebat dalam hidup dunia kita maupun akhirat kita yang sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan banyak ganjaran yang disebut dalam hadis yang sahih, idza jaa Ramadan, bila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sufidati syayatin, syaitan-syaitan diikat. Jadi makna rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dalam bulan Ramadan, rahmat yang sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi. Sebab itu kalau boleh kita nak Ramadan tahun ni kita nak upgrade tuan-tuan. Kita tak nak jadi orang yang terlena. Kata Buya Hamka. Kenal kan Buya Hamka, penulis kitab Sahibut Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka. Dalam puisi beliau dia kata apa? Manusia ni sering terlena. Terlena. Kita masa berlalu dengan begitu pantas. Banyak benda yang kita nak buat, tiba-tiba kita bertangguh, kita tak buat. Sedar-sedar umur kita 30. Tiba-tiba meningkat 40, seterusnya 50. Lalu sedar tak sedar, kita sudah dipanggil sebagai atuk, nenek. Maknanya dah 60. Dalam keadaan macam tu, tiba-tiba Sakratul Maut datang, malaikat maut datang. Waktu tu barulah kita nak melolong, nak meraung, ya Allah, tolonglah ya Allah. Bagilah sedikit masa lagi kepadaku, banyak lagi benda yang aku tak buat. Aku masih tak cukup bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Waktu tu baru minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya berapa tahun lagi nak diberi kepada kamu?
dah bagi 30, 40, 50, 60, tetap tak cukup. Manusia ni bagi 1000 tahun pun tak akan cukup sekiranya mereka terus terlena. Itu satu puisi yang disebut oleh Buya Hamka. Sangat menarik tuan-tuan, yang memberi pengajaran kepada kita supaya kita tidak terlena. Maknanya apa? Kita kena bangun, kita kena bangkit, kita mencipta kemenangan duniawi, ukhrawi. Sebab itu dalam konteks puasa Ramadan, kita bukan sekadar nak puasa biasa-biasa, tidak. Kita puasa luar biasa. Kita jaga semua adab-adab. Dalam konteks syarak, kita nak dapat pahala yang terbaik. Kalau boleh, kita nak skor. Dalam konteks dunia, tuan-tuan, kita bisnes, kita nak berniaga. Contohnya, kita menyediakan satu perkhidmatan kepada orang. Kita nak buat yang terbaik, kan? Supaya kita pun dapat benefit yang terbaik. Maka begitu juga dalam konteks kita nak dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena buat yang terbaik. Sebab tu kita kena jaga adab-adab puasa. Adab-adab kita kena jaga, jangan pandang remeh. Contohnya nak baca doa. Doa buka puasa. Kita dah biasa baca doa Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Lama dah doa tu kan. Bolehlah, cantiklah, teruskan, tak ada masalah. Tapi takkan tak nak upgrade sikit, tambah lagi. Ada hadis sahih tuan-tuan, doa buka puasa ni ada tambah lagi daripada itu. Zahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Tu sebagai contoh. Kita hafallah sikit. Itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambahan daripada doa yang kita baca, tambah lagi doa tersebut. Zahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Doa ni baca bila? Waktu lepas kita minum air. Kan kita buka puasa, kita ambil kurma sikit, kita minum air kan. Lepas kita minum air, kita baca Zahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Maksud dia telah hilanglah kehausan. Dan telah basahlah urat-urat segar kembali. Wa thabatal ajr, dan tetap mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak tak tuan-tuan? Maknanya itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi mana ruang-ruang kebaikan? Kita nampak, kita ambil. Bahkan Nabi sebut, man fattara sa'iman, sesiapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, baginya pahala seperti mana orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan sedikit pun. Jadi maknanya kalau kita bagi makan orang buka puasa walau dengan kurma 10 orang makan, maka kita dapat pahala 10 orang tersebut. Campur kita satu, 11 pahala. Tu dia. Jadi maknanya di situ, mana-mana ruang yang ada, orang yang menang dalam bulan Ramadan, dia tidak akan mensia-siakan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Bila Allah bagi bulan Ramadan ni, maknanya kita jangan sia-siakan peluang untuk mendapat sebanyak mungkin ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kita belum melumba untuk mendapat kebaikan dan kejayaan dan kemenangan. Dan bila mana kita dapat kekuatan itu tuan-tuan, maka sudah tentu ia akan memberi kebaikan juga dalam pekerjaan kita, dalam kerja buat kita, dalam dunia kita, sebab kerja kita juga merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah seiring dengan tuntutan dunia dan juga akhirat. Begitu. Sebab kehidupan kita sebagai khalifah tuan-tuan, kadang-kadang orang silap faham. Orang ingat manusia ni untuk ibadat, duduk masjid saja. Kalau duduk masjid saja, bagi malaikat lah sebagai khalifah, malaikat memang 100% sujud pada Allah. 100% tuan-tuan. Tetapi manusia sebagai khalifah, Allah tugaskan dua perkara. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kita ada dua peranan tuan-tuan khalifah ni. Yang pertama, li'iqamatid din. Tugas sebagai khalifah ni untuk menegakkan agama. Itu yang pertama. Solat kita kena jaga cantik, puasa kita kena jaga cantik, dan mana-mana kita kata ganjaran yang Allah Ta'ala bagi, kita kena grab elok-elok. Dan Nabi ajar doa pada kita, kita jangan tinggal doa tersebut macam doa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Engkau suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah aku, ya Allah. Itu doa yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi mana-mana ruang yang ada kita ambil, kita laksanakan, kita amalkan.
Jadi itu yang pertama, liiqamatiddin, nak menegakkan agama, tuan-tuan. Yang kedua, tanggungjawab khalifah apa dia? Wasiyasatu dunyabi, memakmurkan dunia dengan cara yang tak bercanggah dengan agama. Maka dengan sebab itulah kita kena produktif dalam pekerjaan dunia kita. Bahkan Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, kepada manusia yang lain. Jadi itu. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang kata, duit banyak saya buat apa? Orang fikir dalam konteks duit banyak buat apa, dia fikir duit tu untuk diri dia saja. Itu salah pemikiran. Kita sebenarnya cari duit bukan untuk kita. Kalau boleh kita jadi terminal untuk pengagihan kepada orang lain, terutama pada asnaf, pada orang susah. Itu yang sepatutnya. Bahkan orang yang ada kelebihan ini, orang yang ada duit, dia boleh banyak bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Pernah berlaku zaman Nabi. Golongan fuqara di kalangan muhajirin. Orang-orang susah di kalangan muhajirin. Mereka bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami, mereka ada duit, mereka boleh bersedekah banyak. Kami tak boleh bersedekah. Sedangkan ibadat lain sama. Kami puasa, mereka puasa. Kami solat, mereka solat. Tapi mereka bersedekah, kami tak boleh. Lalu Nabi pun mengajar, okeylah, kamu tak boleh nak sedekah dengan duit. Kamu tak ada duit. Okey. Boleh juga beramal untuk mendapat pahala sedekah. Antaranya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi amalkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dapat pahala sedekah. Seronoklah golongan fuqara muhajirin dapat satu amalan ataupun satu panduan daripada Nabi SAW. Mereka pun beramal. Satu ketika, mereka datang pula jumpa Nabi. Ya Rasulullah, pasal pula? Ya Rasulullah, kawan-kawan kami di kalangan orang kaya, dia orang dengar kami beramal, mereka pun beramal macam kami juga. Jadi mereka tetaplah lebih. Sebab apa? Sebab amalan sama, tapi mereka boleh bersedekah. Maka Nabi kata, itulah kurniaan Allah yang Allah bagi pada masing-masing. Jadi maknanya, itu kelebihan orang yang ada duit ni, dia gunakan untuk bersedekah. Terutama pada bulan Ramadan. Nabi kata, afdalus sadaqah. Sebaik-baik sedekah as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Jangan kita rasa rugi bersedekah ni, jangan rugi. Kadang-kadang fikir logik, fikir matematik memanglah. Bagi kita keluarkan duit kita, rugi rugi dah. Allah bagi keberkatan yang sangat-sangat banyak. Saya pernah jumpa ada seorang nelayan, tuan-tuan, di Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan. Saya ingat lagi, saya ada program dengan dia satu ketika. Dia dipanggil untuk bagi motivasi lah. Jadi saya ada program. Jadi saya sembang dengan dia. Saya kata macam mana dia waktu tu sudah jutawan hebat. Dia kata, Ustaz, waktu dulu saya nelayan ni, saya kata pagi makan pagi, ke petang makan petang. Tak kait tak makan lah. Kan? Jadi dia kata, sekali tangkapan kadang dapat RM50, kadang dapat RM100. Sikit aja dapat. Macam itulah saya. Tapi saya rasa macam nak keluarkan di jalan Allah. Walaupun sikit. Saya rasa nak bayar zakat, Ustaz. Walaupun zakat tak cukup haul lagi, ataupun kita kata tak cukup nisab, zakat apa. Tapi dia kata rasa macam nak bagi juga. Jadi dapat RM100, saya bagi 2.5%. Baru apa? RM2.50 kan. Jadi yang paling sikit dia bagi. Bagi juga, tak kisahlah. Haul tak haul, kan nisab tak nisab, saya tak peduli. Saya nak bagi juga, dia kata. Di jalan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Start daripada RM2.50, dia kata. Sekarang ni saya tanyalah berapa zakat saya. Saya tak pernah miss, Ustaz. Sebab apa? Start daripada itu, saya rasa keberkatan rezeki yang Allah bagi pada saya. Sehingga kan sekarang ni saya bukannya nelayan lagi dah. Saya membuat projek pula. Allah bagi pada saya satu idea. Sehingga kan saya melaksanakan satu projek ikan. Saya tak tahu sangat bab ikan ni kan. Tapi nak ceritanya, sampai sekarang jadi jutawan yang sangat hebat. Sebab apa? Sebab dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan kita nak latih, tuan-tuan. Sebab Ramadan ni dia punya situasi dia berbeza. Orang yang nak melakukan perubahan kadang bulan lain susah. Bulan Ramadan mudah sikit. Kan? Sebab apa? Sebab dia punya environment Ramadan itu. Jadi kita kena ambil peluang. Ya Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan ini untuk kita mencipta kemenangan
yang sebaik mungkin. Yang pertama untuk mencipta kemenangan apa dia? Kena ada ilmu. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Tak ada ilmu, tersudut sembang lah tuan-tuan, kita tak akan menang. Sebab apa? Sebab orang yang tanpa ilmu ni dia buat kerja apa pun tak akan jadi. Kalau jadi pun dia tak tepat. Nabi kata apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang buat amalan yang tak bertepatan dengan apa yang kami ajar, maka ia tak diterima. So, kena ada ilmu. Nak masuk Ramadan kena ilmu, nak tahu hukum hakam kena ilmu, dan nak tahu macam mana nak dapat ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala, kena ada ilmu. Kita buat ibadat kena smart, bukan hard saja. Bukan hard ibadat, tapi smart ibadat. Hard pun hard lah, tapi smart tu kena ada. Supaya apa? Supaya kita tahu macam mana kita nak dapat ganjaran yang terbaik. Contoh kadang-kadang, berapa ramai orang hari ini, dia tak ambil peluang sebelum buka puasa untuk berdoa. Sebab dia tak tahu. Sedangkan waktu sebelum buka puasa, tuan-tuan, itu waktu yang antara mustajab doa. Tapi ada orang waktu sebelum buka puasa layan Hindustan lagi, Bollywood lagi, Hollywood lagi, Mollywood lagi. Kadang-kadang sebentar tunggu buka puasa, relax lu, dia kata, buka cerita lu, tengok apa filem apa yang ada. Kadang begitu, habis begitu saja. Dia tak gunakan waktu itu untuk mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan itu waktu yang sangat mustajab doa. Nampak tak tuan-tuan? Ilmu. Jadi nak menang dalam Ramadan, ilmu. Yang kedua kena ikhlas. Ikhlas kena ada. Kalau tak ikhlas, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak terima. Dan bab ikhlas ni, tak ada siapa boleh buat judgement. Tak ada. Kawan-kawan kita pun tak boleh buat judge. Kita ni ikhlas ke tidak. Sebab apa? Sebab ikhlas ini benalah hati. Hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Tapi awas, kalau kita tak ikhlas buat ibadat pada Allah Ta'ala, maka pada ketika itu Allah tak terima. Jadi, Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, kena ada ilmu, kena ada keikhlasan, dan kena ada kesungguhan. Ilmu ada, tapi kesungguhan tak ada, tak jadi juga. Ilmu ada, amalan tak ada. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amalan seumpama pokok tak ada buah. Sebab tu saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, ada satu saya suka sebut TM. Kena ada TM. TM bukan TM tu Telekom Malaysia, bukan. TM, T tu tahu. Tahu tu ilmu lah, ilmu. Mana kena ada ilmu. Macam mana nak dapat ganjaran pahala yang terbaik di bulan Ramadan? Wanita yang haid macam mana? Apa amalan dia boleh buat? Puasa tak boleh, baca Quran tak boleh, solat tak boleh, apa yang boleh buat? So kena ada ilmu, kena ada tahu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kena ada M. Apa dia? Mahu. Kena ada kemahuan. Ada orang dia tahu Lailatul Qadar siapa tak tahu, tapi dia tak mahu. Dia tak nak menghidupkan malam Ramadan. So dia dapat tak? Tak dapat juga. Sebab apa? Sebab tidak ada kemahuan. Maka tahu saja tak cukup tanpa mahu. Tapi kalau mahu saja tapi tanpa tahu pun tak boleh juga, sebab dia buat benda yang tak bertepatan dengan hukum syarak. Tak boleh juga. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam ada orang tanya saya, dia kata, ustaz saya tak kira, saya nak khatam Quran juga, jadi uzur lah, saya nak baca Quran juga. Tak boleh lah. Orang uzur haid ni tak boleh baca Quran. Jadi walaupun kamu mahu bersungguh-sungguh, tapi kamu tak ada ilmu, kamu tak tahu, tak boleh juga. So kena ada tahu dan juga mahu. Ada ilmu dan ada kemahuan, barulah kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Barulah kita akan membina kemenangan, membina kejayaan dalam bulan Ramadan. Dan memang pun Ramadan bulan kemenangan sebenarnya. Dia meningkatkan kekuatan rohani kita, meningkatkan kekuatan jiwa kita. Bila rohani kita kuat, jiwa kita kuat, percaya dan yakinlah tuan-tuan, insya-Allah hidup kita akan dapat keberkatan dan kita juga akan mendapat kemenangan dalam hidup dunia kita. Bila mana akhirat kita dapat kemenangan, dunia juga kita akan mendapat kemenangan dan juga kejayaan. Sebab itu dua perkara tersebut mesti diseiringkan, tahu dan mahu. Tapi kalau mahu saja tak tahu, memang rugi. Dia usaha dia pulun, tak ada apa. Tapi kalau tahu saja tapi tak mahu, dia ada ilmu je tapi dia tak buat. Macam juga orang kata dia ada matlamat tapi tak ada usaha.
maka A kuasa 2 angan-angan aja dia akan dapat. Sebab apa? Sebab dia ada matlamat, ada objektif kan. Patutnya management by objektif, dia akan manage untuk mencapaikan objektif. Ramadan kita, objektif kita nak takwa. Itulah kemenangan yang hakiki bagi seseorang yang beriman pada Allah, nak dapat takwa. So macam mana kita nak manage? Itu management by objektif. Macam mana kita nak manage, kita nak urus untuk dapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Ramadan bulan kemenangan. Kemenangan itu milik kita, Allah akan bagi pada kita bila kita ada tahu, ada ilmu dan kita mahu untuk melaksanakannya. Saudara yang dirahmati Allah, masa mencemburui kita 12 suku dah. Tadi pengurusi kita 12 suku kena berhenti nak bagi laluan pada soalan. Jadi saya berhenti sekadar itu untuk memberi laluan pada soalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Dr. Syauqi. Sekarang kita akan cuba untuk melihat soalan-soalan yang ditanyakan lah ya Ustaz ya. Ya, boleh. Soalan yang pertama ni panjang sikit. Mana? Okey, saya baca tak apa. Okey Ustaz. Ada ni saya tengok ni. Jadi memedekkan masa. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Sebagai pekerja yang menuntut komitmen masa dan tenaga dalam melaksanakan tugasan yang diberikan oleh pihak organisasi, ada kalanya kami solat di akhir waktu. Solat pun kurang khusyuk kerana terbawa urusan kerja dalam solat, dan dengan kedatangan Ramadan ini peluang untuk bertarawih dan bertilawah atau bertadarus turut ada kalanya tak mampu kami lakukan atas sebab keletihan bekerja dan menguruskan keluarga. Soalan saya, adakah kami termasuk dalam golongan yang rugi kerana tak betul-betul beribadah dalam bulan Ramadan kerana terlalu sibuk dengan urusan dunia, bekerja dan menguruskan keluarga? Bagaimana pekerjaan itu dapat menjadi salah satu asbab ibadah yang dapat menutup kekurangan ibadah khusus tersebut? Tu dia macam karangan tu. Pajam tu. Okey, terima kasih. Ala kulli hal memang soalan menulis tu panjang. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah sebut apa? Wa batari fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kurniaan Allah pada hari akhirat dan jangan lupa habuan kamu di atas dunia. Jangan kalau kita sibuk, kita bekerja sampai kita solat pun di hujung-hujung waktu, maknanya itu kita nak kerja kita kualiti. Akhirat kita juga nak kualiti. Sebenarnya tak salah kita sampai waktu kita berhenti sebentar kerja kita untuk kita solat dulu. Kita tengah meeting ni. Okey, kita break 10 minutes untuk solat, jadi kita sambung. Kita lebih tenang sebenarnya. Lebih berkat sebenarnya meeting yang kita laksanakan itu daripada kita terus tu dah kelang kabut nak sembahyang hujung-hujung waktu je. Jadi kita dapat dunia, kita dapat, tapi akhirat tu kita dapat kurang. Itu satu benda yang kita perimbangan tu tak betul. Kalau kita betul-betul imbang, sebab imbang dunia akhirat ni makna kena setara. Semangat kita, produktiviti kita hebat, kita kerja kita, akhirat kita juga nak kena hebat juga. Sebab itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kata apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah, bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu nak hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhirat kamu ka'annaka satamutu ghada, macam kamu nak mati esok hari. Jadi maknanya kita kena imbang. Jadi amalan-amalan juga kita laksanakan dan kerja kita juga kita tunaikan. Sebab kerja juga merupakan satu ibadah. Sebab itu syarat kerja nak jadi ibadah tidak mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang dia workaholic, kerja sungguh, maghrib pun tak dan. Sedar-sedar isyak. Itu tak betul. Itu tak betul. Itu rugi sangat-sangat. Macam saya lah. Saya mengajar universiti, student datang jumpa. Kadang-kadang, Ustaz nak minta tambah markah daripada B nak A. Nak A. Saya tanya dia, subuh tadi sembahyang tak? Allah Ustaz, tertinggal, lewat bangkit, lewat bangun. Saya kata kamu nak skor A untuk hidup dunia kamu, nak cemerlang sijil kamu. Solat itu kamu nak cemerlang akhirat kamu, nak masuk kubur ni. Macam mana? Jadi kamu nak A untuk pelajaran, kamu kena A juga solat kamu. Kena solat on time. Itu sebagai contohnya lah. Jadi insya-Allah kita kena imbangkan kedua-duanya. Insya-Allah. Barulah kita akan dapat kebaikan yang semaksimal mungkin. Baik, soalan seterusnya, Assalamualaikum, boleh Ustaz share tip Ustaz amalkan untuk kekal bertenaga kita dari lepas sahur sampai sebelum waktu berbuka? Baik, bertenaga ni sebab itu Nabi kata tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Antara tujuan sahur untuk memberi kekuatan kepada jasad kita untuk bertenaga.
dia sebenarnya kalau kita rajin puasa sunat, insya-Allah Ramadan kita cantik. Kita dah biasa. Sebab tu bulan Syaban antara bulan yang banyak disunatkan banyak berpuasa. Jadi bila masuk Ramadan kita puasa, kita maintain. Tapi kalau kita baru nak start puasa memang agak penat sikit, agak letih sikitlah. Namun begitu jangan tinggal sahur. Dan ni petua aja, kita tak sebut sebagai hadis Nabi, cuma petua daripada orang tua-tua. Kalau kita nak tahan lapar tu, kita kalau masa sahur tu kita makan contoh daging, dia boleh tahan lebih sikit. Berat sikit, dia tahan lama sikit kan. Itu. Buka puasa jangan berat sangat. Buka puasa dengan buah okeylah. Kita terbalik, kita buka puasa yang berat betul. Masa sahur, tak sahur pun, tak lalu makan. Terbalik. Sebab tu kita tak larat kan. Dua-dua tak larat, puasa pun tak larat, nak tarawih pun tak larat. Sebab apa? Sebab kita tak maintain, tak tepat cara kita kita kata makan sahur dan juga buka puasa. Insya-Allah kita betulkan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, benarkah kita masih diwajibkan untuk berniat puasa pada setiap hari walaupun telah berniat puasa sebulan pada awal Ramadan? Ya. Yang kata niat sebulan puasa tu, niat sebulan itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Kita boleh pakailah mazhab Maliki, tetapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, niat puasa mesti tiap-tiap malam. At-tikrar. Jadi al-khuruj anil khilaf, kita keluar daripada khilaf, kita niat tiap-tiap malam. Walaupun kita dah niat dah sebulan, tak apa. Tapi kita niat tiap-tiap malam. Cuma in case terlupa, barulah yang niat sebulan tu dapat cover balik. Tapi kalau boleh, tiap-tiap malam kita niat mengambil pandangan ijtihad dalam mazhab Syafi'i yang mensyaratkan niat itu mesti pada tiap-tiap malam. Okey. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak kekalkan momentum semangat kita sepanjang bulan puasa dengan melakukan ibadah kepada Allah secara konsisten? Baik. Macam mana cara kita nak betul-betul mengekalkan konsisten itu? Yang pertama, kita kena sentiasa diperingatkan. Sebab manusia ni, daripada perkataan insan nasiya, lupa. Kita tahu, tapi kita alpa. Lalai itu sifat kita. Jadi kita kena diketuk. ketuk. Jadi kita sedar. Sebab tu bila kita duduk dalam kuliah tuan lain, kita dengar, kita rasa nak buat. Lepas tu lama tinggal, dia sejuk balik kan. Lepas tu ketuk balik, dia rasa balik. Jadi kita nak kena sentiasa diperingatkan. Allah sebut dalam Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Pertama. Yang kedua, mujalasatus salihin. Berdamping dengan orang saleh, orang baik-baik. Kita kawan orang baik-baik. Kawan kita darus Quran. Pakat-pakat, jom mengaji Quran. Pakat-pakat tilawah Quran. Kamu dah berapa juzuk dah? Kita pun rasa tercabar. Kamu dah 1 Ramadan dah 5 juzuk. Aku baru nak start. Jadi kita jadi bersemangat. Sebab apa? Kawan-kawan kita jenis berlumba-lumba ke arah seumpama itu. Tapi kalau kita tak ada kawan macam tu, kawan kita berapa lama? Aku tak start lagi baca Quran. Dah seminggu puasa, baca Quran benda lagi. Tak apalah, nantilah. Kalau begitu aku okey sikit lah. Aku dah baca dah sikit. Jadi kita tak ada apalah, kita dapat kawan-kawan lagu tu. Jadi nak cemerlang ni, nak momentum kita berterusan, cari kawan-kawan yang kita sebagai satu push factor pada kita. Push factor, satu faktor tekanan pada kita untuk kita pun seronok untuk melaksanakannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sepenuh Ramadan yang akan datang, saya yakin semua rasa semangat. Alhamdulillah. Dan yakin untuk seimbangkan ibadah dan tuntutan kerja. Tapi mungkin berlaku situasi yang mencabar emosi dan minda yang secara tak langsung menjejaskan potensi untuk mencapai keseimbangan itu. Jadi soalan saya, apa amalan yang terbaik untuk mengatasinya? Doa. Amalan terbaik doa. Doa mukhul ibadah. Doa asas kepada ibadah. Kita kadang-kadang dalam satu perkara kita lupa nak menghadap Allah. Kita lupa nak mengadu pada Allah. Kita tengok para ulama salafus salih, hatta Imam Bukhari, sebelum dia meriwayatkan hadis, ditulis hadis. Sampai hari ini kita guna hadis dia, tuan-tuan. Satu hadis, dia solat 2 rakaat. Minta panduan Allah Ta'ala. Angkat tangan berdoa pada Allah. Kan? Nabi SAW stres dengan golongan musyrikin. Mekah tak terima, pergi Taif. Pergi Taif pula kena lontar dengan batu sampai berdarah sampai ke kaki Nabi. Ikut stres tu, stres sungguh tu. Nabi angkat tangan doa. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Angkat doa kepada Allah Taala. Jadi itu adalah kekuatan yang dapat kita bina, doa, tuan-tuan. Jangan tinggal doa.
Sebab itu dalam konteks Islam dia ajar kita 3 perkara. Usaha, doa, tawakal. Okey? Baik, Ustaz, biasa kita dengar di bulan Ramadan syaitan diikat. Adakah jin termasuk sekali dengan golongan tersebut? Tidak. Jin tak diikat. Jin macam manusia. Jin macam manusia. Ada jin Islam, ada jin kafir, ada jin munafik, ada jin fasik, ada jin puasa, ada jin tak puasa. Serupa manusia juga. Yang diikat itu syaitan. Golongan mafia di kalangan jin. Syaitan. Itu senang nak ceritanya kan. Dan syaitan diikat tu pun ada pelbagai tafsiran ulama. Antaranya disebut oleh Syekh Sya'rawi, maksud syaitan diikat tu, hadis itu dalam bentuk, dia kata kita kena faham dalam bentuk perintah. Kekuatan yang ada pada bulan Ramadan menyebabkan kita mampu untuk ikat syaitan. Kita yang ikat syaitan. Itu pandangan daripada Syekh Mutawalli, Syekh Sya'rawi. Seorang tokoh tafsir dari Mesir. Almarhum lah, tapi hebat dia. Baik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah bagi seorang wanita itu makan ubat untuk melewatkan haid pada bulan Ramadan? Jawapan dia harus, boleh. Namun begitu, kalau mendatangkan kemudaratan tak boleh. Kalau tidak mudarat, boleh. Namun begitu, kalau pandangan dikemukakan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata, perempuan ni baiklah, dia ikut yang normal, yang fitrah. Bila mana fitrah dia ada haid, okeylah. Waktu haid dia berhentilah puasa. Bahkan dia tak puasa itu kerana Allah, dia dapat pahala. Itu untuk orang perempuan. Untuk orang perempuan dia tak puasa pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab bukan dia tak nak puasa, dia dilarang puasa. Hukum melarang puasa. Jadi dia pun tak puasa, dia dapat pahala di atas kepatuhannya kepada Allah Ta'ala. Jadi bagi pandangan saya, tak payah makan ubat lah. Ikut normal. Betul-betul tak nak haid esok, tunggu menopause. Memang tak ada langsung lah. Tak ada haid langsung. Baik. Salam Ustaz, di bulan Ramadan sepatutnya mengajar kita self control dan lawan nafsu. Tapi selalu nampak dekat masjid di mana orang Islam ambil banyak makanan masa berbuka walaupun tak habis makan dan membazir makanan. Apa pendapat Ustaz tentang keadaan ini? Orang yang membazir ini kata Allah Ta'ala, innal mubadzirin kanu ikhwana syaitan. Orang membazir itu saudara kepada syaitan. Waktu pagi cantik dah. Waktu malam balik pada saudara syaitan balik. Itu masalah. Maka dengan sebab itu kita tengok tak semua dapat ketakwaan. Allah sebut la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Maksud apa? Tak semua dapat takwa. Orang dapat takwa ni orang yang benar-benar dia menghayati konsep Ramadan dengan cara yang terbaik. Jadi kalau berlaku pembaziran Allah dah sebut, Allah ijtihad, itu saudara syaitan. Jadi kalau kita ni memang masa nak buka puasa tengah lapar, memang berasa nak makan semua. Tapi kita kena ingat, perut kita besar mana. Kita makan sikit pun kita kenyang dah. Sebab tu kalau nak kontrol ni, kadang-kadang kita pergi bazar Ramadan. Kita bawa duit cukup-cukupnya hak kita nak makan buka puasa. Cukup. Kalau kita bawa lebih, pasang. Air saja nak 5 jenis. 5 jenis. Air jagung, air tebu, air temikai, air mata kucing, air mata harimau. Semua kita nak sapu habis. Sedangkan waktu buka puasa minum sikit dah kenyang dah. Akhirnya membazir, buang. Allah Akbar. Jadi saudara syaitan. Jadi maknanya, Ramadan kita masih lagi tak cantik dekat situ. Jadi tahun ni kita tak nak lagi berulang perkara yang seumpama itu. Kita nak buat yang terbaik. InsyaAllah. Baik. Seterusnya kita lihat. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Boleh saya tahu benarkah ketika azan subuh dilaungkan masih boleh minum sehingga habis azan subuh yang pertama? Maka bermulalah puasa. Dia sebenarnya zaman Nabi SAW azan 2 kali. Bulan puasa azan 2 kali. Pertama azan sebelum waktu subuh yang diazan oleh Bilal. Yang kedua azan waktu subuh Abdullah bin Maktum. Jadi maknanya yang disebutlah hadis masa azan tu boleh makan azan yang pertama. Kan? Jadi azan kedua menunjukkan masuk waktu subuh tak boleh makan dah. Dalam konteks kita sekarang ni, zaman dulu mereka bergantung kepada azan untuk menunjukkan waktu. Zaman sekarang kita dah ada jam. Kita dah tahu dah waktu, ada radio, ada TV dan sebagainya. Kita jangan bergantung sangat pada azan. Azan ni kadang untuk Bilal pun lambat. Kadang dia terlena ke terlewat, jenuh kita. Ataupun dia azan cepat masa buka puasa. Naya kita makan, batal puasa kita. Maka dengan sebab itu, kita tengok jam, tengok waktu, tengok buka radio dan sebagainya. Puasa bermula terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi bermula puasa itu waktu subuh. Katakan pukul 6 waktu subuh, maka pukul 6 kita tak boleh makan.
sama ada azan ke tak azan ke, pukul 6 tak boleh makan. Kalau makan juga maknanya batal puasa kita. Sebab apa? Sebab pukul 6 tu dah masuk subuh, itulah bermulanya waktu kita berpuasa. Tu sudah kira azan tak azan. Sebab azan kadang mungkin 6-10 minit baru azan. Kelewat kan. Tok Bilal pun manusia macam kita juga. Kadang-kadang dia pun terlewat dan sebagainya. Dia pun sahur kelang kabut kan lewat. Jadi kita ada perlu duk tunggu azan. Silap tunggu azan tak bunyi. Tunggu azan tak bunyi. Rupanya speaker rosak. Tu dia pula dah. Sedar-sedar 6.30 duk pakai lagi. Takkan haru. Maka dengan sebab tu tengok jam. Pukul 6 katakan kalau waktu subuh kata pukul 6. Sebelum pukul 6 itu dah settle. Kalau boleh 10 minit sebelum pukul 6 macam ada dalam waktu imsak tu. Itu lebih baiklah. Jadi itu dia. Tuan-tuan dan rahmat Allah, itulah soalan yang saya tengok dalam mesej ini. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sebelum kita menamatkan program kita ni, saya nak minta rakan-rakan sekerja untuk membuka video di Zoom lah. Sebab kita nak merakamkan untuk dijadikan kenangan manis kita lah bersama dengan Ustaz Dr. Syauqi ni. Minta rakan-rakan on fungsi video sebentar. Okey. Saya akan minta senyum 2-3 kali lah sikit lah sebab kita ada 2 kali lah. Sekejap Ada lagi yang tak on? Okey, saya ambil gambar sekarang. Okey. 1, 2, 3. Okey, sekejap. Satu lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey dah. Okey, terima kasih saudara Abdullah. Alhamdulillah dengan ini berakhirlah program kita pada hari ini bersama penceramah khas kita Ustaz Dr. Syauqi. Bagi pihak IFIM kami ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa dan menyampaikan ceramah yang sangat bermanfaat sempena kehadiran bulan Ramadan Al-Karim yang sangat kita nantikan. Semoga kita semua dapat menghayati, menteladani dan mendapat manfaat di atas ceramah disampaikan oleh Ustaz Dr. Syauqi setelah tadi. Mohon maaf dari saya sekiranya ada kekurangan sepanjang mengendalikan majlis. Sungguhnya yang terbaik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang lelaki, selamat menunaikan solat Jumaat. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Allah. Barakallahu fikum.